Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita bersama dengan sahabat-sahabat kita daripada Melbourne. Semoga sahabat-sahabat di sana sihat dan diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Seingat saya hari itu kita berhenti 13 bulan 12. Betul Pak Mek? 13 20 bulan 12. 20 bulan 12. Muka surat 267. 267. Ya. Ustaznya tak sama dengan muka surat. Tak sama lah Pak Mek, saya muda sikit. Muka surat 267. Kita masuk tajuk larangan ghulu. Ya. Ini Pak Mek 15 hari bulan 12 2013 lepas tahun. Okey. Masih dikati. Baik. Sahabat-sahabat, kita sampai pada tajuk ini, kita dilarang ghulu dan berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ghulu? Cuba tengok, dia kata ghulu artinya melampaui batas. Dikatakan ghala yaghlu ghuluwan. Ini kata apa? Masdar, kata dasar. Ghala yaghlu ghuluwan. Jika ia melampaui batas dalam ukuran. Allah Ta'ala berfirman, la taghlu fi dinikum. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhkanlah diri kalian dari ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, kerana sesungguhnya sikap ghulu dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum dari kalian. Jadi dia nak bagi tahu pada kita tak boleh ghulu. Ataupun kita boleh pakai terjemahan ghulu artinya sama ada di dalam memuji atau di dalam menghina. Memuji bermakna kita memuji, menyanjung. Kita puji, kita sanjung. Ghulu, lebih daripada kadar dan had dia. Kerana itu dia kata tadi, iaitu melampau dalam ukuran. Maka ukuran di sini adalah Alkitab dan As-Sunnah. Sesiapa memuji, di sini tajuk kita khusus kepada Rasulullah, memuji Rasulullah. Sesiapa yang memuji Rasulullah lebih daripada ukuran dia,
maksud ukuran di sini adalah apa yang Allah tentukan dalam Quran dan dalam As-Sunnah. Bukan ukuran itu ukuran kita, tidak. Tapi ukuran itu adalah Alkitab dan As-Sunnah. Sesiapa memuji Nabi, sama ada dia beri nama pada Nabi, dia mengangkat kedudukan Nabi, dia meletak kelebihan Nabi, dia membina kelebihan-kelebihan Nabi, yang kesemua dia buat itu bukan datang daripada mizan Al-Quran, mizan As-Sunnah, neraca Al-Quran ataupun neraca As-Sunnah. Walaupun dia memuji, maka pujian itu kita kata hulu. Sebab kedudukan Rasulullah ni dia di antara Rasulullah dan insan biasa. Dan kita tak reti nak balance benda itu. Kedudukan dia sebagai Rasulullah, dia keluar daripada insan biasa. Tetapi kedudukan dia sebagai insan biasa itu tidak boleh disamakan dengan insan biasa kerana dia mendapat pangkat Rasulullah. Dan kita nak balance balik sifat manusia sebagai sifat manusia yang tidak menjejaskan kerja dia sebagai Rasul, dan tugas dia sebagai Rasul tidak menghilangkan sifat kemanusiaan dia. Karena itu mizan itu, neraca itu kena datang daripada Tuhan. Tuhan yang boleh letak kedudukan dia. Kita tak boleh. Kita tak boleh balance dah. Kita dengan wali pun kita dah tak boleh balance. Tak boleh balance lah. Kan? Daripada wali tu hidup sampai mati, kita duk ambil ubat tak habis-habis. Tak boleh balance. Kalau kita kata kenapa orang mati nak tolong orang hidup, sedangkan orang hidup lah tolong orang mati, dia kata hang tak tahu. Perasaan kita sayang kepada orang ini buat kita tak boleh balance. Bukan kita nak melampau pun, tapi kita hilang ukuran. Kita hilang dia punya ukuran, mizan dia tu, keseimbangan itu kita dah hilang. Maka hanya Allah saja boleh letak. Maka apabila kita mematuhi, memuji Rasulullah dalam apa yang dipuji oleh Allah, memberi gelaran kepada Rasulullah di atas gelaran yang diberi oleh Allah, maka itu yang benar. Ghulu bermakna kita lebih, kita lajak lebih, ataupun ghulu di dalam menghina, di dalam merendahkan kedudukan. Tak boleh terlampau ghulu. Orang-orang yang dihina oleh Allah, kita hina dia kadar apa yang Tuhan sebut lah. Kita tak pergi lebih daripada itu. Maka inilah yang dimaksudkan dengan ghulu. Maka Allah kata la taghlu fi dinikum. Dalam An-Nisa 171 Allah kata jangan kamu melampau, jangan kamu ghulu, jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu pergi lebih. Sebab itu ayat-ayat seperti ini diimbang dengan ayat dalam surah Al-Hujurat. Allah katakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Dan Nabi sebut pada kita iyyakum. Iyyakum. Iya bermakna berhati-hati, berwaspada. Iyyakum. Terjemahan dia kata jauhkan. Kamu kata hati-hati, Nabi kata. Jauhkan diri kamu daripada perangai ghulu. Wal ghulu wa fid din. Ghulu dalam agama. Sebab apa ikhwan? Kalau ghulu dalam hidup dunia nampak, tapi ghulu dalam agama orang tak boleh bagi apa-apa statement, melainkan semuanya baik belaka. Macam siapa bubuh dalam WhatsApp tu, WhatsApp hadis tu, yang aiskrim sunnah tu. Ada dengar ceramah tu, aiskrim sunnah. Baguslah. Gabungan manis dengan apa? Manis dengan sejuk. Ha? Manis dengan sejuk jadi aiskrim. Alhamdulillah. Tak pun tak tahu makan aiskrim ni sunnah, mujur kita makan. Sebab kalau ghulu macam ni tidak tahu. Tidak tahu. Pasal itu saya katakan lagi sekali, dalam permakanan yang sunnahnya adalah permakanan, bukan benda. Yang sunnahnya adalah makan, bukan benda yang kita makan. Benda yang kita makan, nak kata sunnah, kena ada nas. Pasal itu makan kurma dengan minum zam-zam,
minum zam-zam itu lebih sunnah daripada makan kurma. Sebab apa? Sebab kedudukan makan kurma tu siapa pun boleh makan kalau dia lapar. Tapi zam-zam tak. Zam-zam fadilat dia tak dibina di atas kelebihan, tetapi kelebihan dia itu disebut oleh Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam diminum di atas niat. Dalam hadis Muslim kan, Nabi tanya pada Abi Zar, hang duduk di Mekah hang makan apa? 30 hari. Kan? Abi Zar kata, aku tak ada duit, aku tak makan apa, aku minum zam-zam. Terus Nabi kata, innaha ma'un mubarakah. Nabi kata, hang minum tu satu air yang cukup berkat. Ya. Maka antara zam-zam dengan kurma, zam-zam itu jauh lebih jelas. Tapi antara kurma dengan Maggi, tentulah kurma tu jelas. Sebab kurma dikaitkan dengan buka puasa. Tapi dalam lain-lain keadaan, bukan buka puasa, bukan apa, kita makan kurma, dia jadi pemakanan. Maka yang sunnahnya adalah makan. Yang sunnahnya adalah pantang. Yang sunnahnya adalah halalan, tayyiban, mubarakan fi. Ada berkat. Itu saja sunnah. Jadi nak tentu aiskrim tak sunnah, makanlah aiskrim tu. Makanlah, apa sunnah pula. Makanlah. Tapi kalau ada kecimanan tinggi, tak salah makan. Bila kecimanan tu turun, makanlah pula. Tak makan jamal kan? Makan jamal ni sunnah ke tak? Sunnah ha? Sunnah lah kalau dah lapar. Makanlah. Tu yang ada siapa akan hantar dalam list kan, sekian satu pagi sampai berapa pagi jangan makan apa, dalam badan tak boleh perdu apa ke kan. Doktor Nazim dia duduk senyum aja. Dia kata kan tak masuk langsung dengan sains. Kan ini semua. Jadi tentulah doktor pemakanan lebih tahu makanan. Jadi ini masalah dia, ghulu dalam agama. Sebab ghulu dalam agama, dia akan membina fadilat, dia akan bina fadilat, dia akan bina kelebihan, dia akan membina pahala, dia janjikan pahala. Yang kesemua itu adalah hak milik Tuhan. Maka kerana itu Tuhan jadi murka bila orang itu ghulu dalam agama. Maka Nabi kata, fa innama ahlaka man kana qablakum. Nabi kata, sungguh Nabi kata binasa orang sebelum daripada kamu, yakni Bani Israel. Pasal apa? Al-ghulu fi din. Al-ghulu fi din. Kerana mereka melampau dalam agama. Salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kufur adalah sikap ghulu yang dalam beragama. Oh, ini perkataan tuan kitab kita. Dia kata salah satu sebab satu orang tu menjadi kufur adalah kerana dia ghulu dalam agama. Baik kepada orang saleh atau dianggap wali, maupun ghulu kepada kuburan para wali, sehingga mereka minta dan berdoa kepadanya, padahal hal ini adalah perbuatan syirik akbar. Ini kerana ghulu tadi. Tak boleh balance. Orang kata ibadah doa kepada Allah. Ya, saya minta kepada Allah, tapi guna perantaraan dia. Apa masalah dia? Masalah dia Tuhan tak suka. Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Hampa semua minta kat aku seorang. Dekat Nabi pun tak minta. Minta pada Allah. Sedangkan itrah artinya melampaui batas. Dalam memuji serta berbohong kerananya. Dan yang dimaksudkan dengan ghulu dalam hak Nabi SAW adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas darjatnya sebagai hamba dan rasul utusan Allah, menisbahkan kepadanya sebahagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawassul dengan beliau, atau tawassul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah. Perbuatan ini adalah syirik. Dan yang dimaksudkan dengan itrah dalam hak Nabi SAW adalah berlebih-lebihan dalam memujinya, padahal beliau telah melarang hal tersebut dengan sabdanya, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam fa innama ana abduhu
faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Ini kita panggil itrah. Itrah. La tutruni. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Kama atratin nasara bin Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Fa innama ana abduhu. Aku hanyalah hambanya. Faqulu, maka katakanlah abdullah wa rasuluhu. Aku ini hambanya dan aku ini adalah utusannya. Ini yang Nabi suruh kita sebut pada dia selalu, huwa abdullah huwa rasulullah. Huwa abdullah wa rasulullah. Dan inilah dua kedudukan yang ada dalam Quran. Muhammadun Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Inilah dua keadaan di mana Allah selalu guna untuk Rasulullah. Maka kita jangan guna lebih daripada itulah. Ini nama dia ghulu ataupun atra. Ghulu ataupun atra. Berlebih-lebihan dan berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau kerana sayang. Kita tak boleh, sayang itu mendorong kita sampai angkat orang itu lebih pada kedudukan dia. Bukan kerana benda lain, kerana sayang pun tak boleh. Tak boleh. Seperti Abai Pak Hasan kan, dia kata pada Hasan Pak Amir, kan bila cikgu panggil anak Hasan Razali dia corak dakwat ke cikgu kan, Abai Pak dia kata kat dia, pelik sungguh kasih sayang kau wahai Hasan. Pelik dia kata, pelik sungguh kasih sayang kau wahai Hasan. Tak berani, tak sanggup pukul anak, tak sanggup marah anak. Dia kata aku sayang. Maka Abai Pak dia kata, pelik sungguh kasih sayang kau. Ya, tengok. Tengok kalau dia hidup balik pun dia kata, pelik sungguh kita sayang Nabi. Pelik sungguh. Sahabat-sahabat kalau hidup balik tengok kita, dia kata, pelik sungguhlah hampa sayang Nabi. Macam mana hampa sayang Nabi? Hampa buat syarat baru, buat cerita baru. Baik. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil. Ini makna kata Nabi tadi, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Maksud dia, jangan kalian memuji aku secara batil. Dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Hal itu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Isa alaihi salam. Sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karenanya sifatilah aku sebagaimana Rabbku memberi sifat padaku. Katakanlah aku hamba Allah dan aku adalah Rasulullah. Itu saja. Katalah Nabi hamba Allah dan utusan Allah. Dia manusia. Pasal itu surah kata kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dia manusia. Dia berjalan hidup sebagai manusia, tetapi dalam hal-hal perintah Tuhan kita kena tanya dia sebab dia Rasulullah. Dan di dalam berubudiyah pada Allah, dialah orang yang paling dahsyat. Abdullah bin Shikhir radhiyallahu an berkata, ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir. Delegasi ini apa? Rombongan. Ketika aku pergi bersama rombongan Bani Amir. Bani Amir. Untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata kepada beliau, engkau adalah sayyid, penguasa kami. Spontan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid, penguasa kita adalah Allah Ta'ala. Lalu kami berkata, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau menyatakan, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yakni wajar kalian katakan, atau seperti sebahagian ucapan kalian, dan janganlah kalian terseret oleh syaitan. Tengok hadis ni yang saya katakan tadi, balance tu kita tak tahu, tapi Nabi bila orang cakap satu benda, Nabi faham maksud dia.
Bila ini sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Sa'ad, dia datang. Nabi kata, "Qumu li sayyidikum." Nabi kata, bangkitlah kerana Said kamu datang, ketua kamu datang. Tapi bila orang sebut Said pada Nabi, Nabi potong. Tapi kepada sama-sama orang, Nabi kata dia Said kamu. Kenapa? Kerana ini saya kata balance tadi. Kita tak reti balance. Kerana dia ni Rasulullah, dia ada macam-macam keistimewaan. Manusia mula tak reti balance. Bila disebut Said kepada Nabi dengan Said yang menjadi sifat Tuhan. Kerana kelebihan kita kata luar biasa tu ada pada Nabi. Benda-benda gaib sedikit yang dalam surah Jin kata Allah bagi tahu pada Rasul utusan kami. Nabi boleh cerita pasal benda gaib. Apa yang Allah nak Nabi cerita, kadar itu saja. Tapi kadang-kadang orang tak reti balance. Dia mai dekat Nabi, dia kata Said. Dia kata Nabi Said. Tapi dia maksudkan Said yang dia kata kat Nabi itu bukan dengan makna pemimpin. Orang yang ada super power. Bila Nabi tengok bahasa dia pakai tu, Nabi tahu. Maka Nabi kata, dah, As-Sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Kalau Said yang kamu sebut dengan mulut, yang ada dalam kepala kamu, yang tu bukan aku, Nabi kata. Yang tu Tuhan. Maka Tuhan tak pernah pinjamkan apa kuasa pada aku. Tetapi bila Said itu disebut dengan kalimah yang betul, Nabi tak kata apa-apa. Nabi kata okey. Nabi kata faqumu. Nabi kata bangkitlah. Ni apa nama Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah ketua di kalangan Ansar. Nabi kata ni pemimpin hampa datang, hormatlah dia sikit. Kenapa? Kerana ketika kalimah Said disebut dalam keadaan bersih. Dia tak ada unsur benda-benda lain. Maka inilah nama dia melampau. Jangan melampau. Ikhwan, bekas minum ustaz, kita minum ayak dia. Apa kita i'tikad? Apa ada super power di situ? Tak ada ayak lah sajalah saya kata. Ada. Apa kita minum tu, apa kita maksud? Berkat. Apa salahnya terus kita minta Tuhan berkatilah aku? Allahumma barik li. Allahumma barik li. Tuhan berkati aku. Kenapa kita nak kena ambil perantaraan? Sedangkan kalau benda yang kita kata berkat itu ada nas kata dia berkat, it's okay lah. Zam-zam, kurma ketika buka puasa, okey lah. Pasal apa? Nas mengakui dia berkat. Tapi minum bekas ayak ustaz ni, nas mana kata ada berkat? Ini nama dia hulu. Al-hulu. Kita hulu di dalam mengangkat satu-satu orang tu punya harakat. Tidak. Kalau Rasulullah pun kena kekalkan sifat kemanusiaan dia, apatah lagi kita. Maka jangan terlampau hulu. Bagaimana baginda sakit dan baginda wafat? Baginda sakit. Baginda sakit dan baginda wafat. Dan ketika baginda sakit, ada tak ada para sahabat dengar benda pelik-pelik? Seperti mana kita dengar sejarah hidup para wali. Para wali tu bila nak mati, mulut dia tertutup, tapi orang duk dengar jantung dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nama dia ghulu. Ini nama dia manakib yang ghulu. Antara tok wali dengan rasul, sepatutnya rasul kena lebih ada begitu, sebab dia uswatun hasanah, akan jadi contoh pada umat. Supaya menjadi dalil, inilah zikir yang akan masuk dalam hati, dan zikir itu akan menolong ketika sakaratul maut. Tapi itu tak terjadi pada Rasul. Baginda wafat sebagai manusia biasa. Sakit tua. Wafat. Dan masa sakit itu dia menghadapi sakaratul maut sebagai manusia. Dan banyak berdoa dan mengharapkan Tuhan. Maka inilah hulu yang tak dapat kita kesan. Tapi dia ada. Dia ada. Kita salam dengan satu orang, kita cium tangan dia. Why? Pasal apa? Hormat. Ya. Saya ciumlah, dia ni orang berkat. Betul, orang Arab kan yang cengih-cengih, bila orang kata cium tangan pasal apa, dia kata berkat, dia buat lagu tu. Pergi ambil bang, ambil yang semua, berkat sangat dia. Habis dah aku tak ada berkat. Tak, kita hormat dia. Kita sayang mak ayah kita, kita peluk, kita hormat kerana jasa dia. Inilah kita rasa, kita cium tangan dia tu, kita rasa apa dia? Inilah satu penghormatan yang selayak yang kita bagi pada dia. It's okay. Tapi kalau lebih daripada itu,
dia masuklah dalam bab ulu. Maka pasal itu ungkapan orang kita tahu. Orang kata tak ada, saya tak pernah minta pada Nabi. Tapi kenapa awak ungkap kalimah itu? Kadang-kadang orang berselawat kan, Allahumma salli ala Muhammad apa-apalah, Fatih lima ughliq, tanhalul uqad, pembuka segala kesulitan. Selawat pada Nabi ni boleh membuka benda yang sulit, boleh kosok-kosok ni semua boleh ni balik kan. Kenapa awak ungkap kalimah itu dalam selawat? Bermakna ketika itu awak percaya benda lain. Itu nama dia ghulu, melampau. Melampau tu bukan dengan ta'arif kita. Sebab kalau itu boleh, tentulah generasi yang pertama akan buat benda itu dan Nabi akan bagi endorsement. Bila kamu susah, Nabi kita perbanyakkan selawat pada aku, insya-Allah yang mana rosok-rosok akan terlepas. Tidak. Bahkan ada hadis yang dipertikaikan martabat dia dhaif ataupun sahih, tapi Nawawi simpan dalam Riyadhus Shalihin. Nabi kata, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang melazimkan istighfar kepada Allah, Allah akan keluarkan dia daripada kesempitan. Maka apa yang kita lazimkan ketika susah? Istighfar. Ya, istighfar tu hubungan kita dengan Tuhan. Betul lah. Kalau istighfar tu betul lah. Maka jangan benda lain. Anas bin Malik berkata, sebahagian orang berkata pada Nabi, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami dan putra sayyid kami. Itu dia punya puji Nabi. Maka seketika itu juga Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan, ana Muhammad abdullah wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Nabi kata, wahai manusia, ucapkanlah dengan biasa, wajar kalian ucapkan. Nabi kata, manusia, cakaplah benda yang biasa. Kita nak puji orang ni, puji dengan benda biasa. Dia orang bagus, pak dia orang bagus, sebut benda yang menjadi lurah biasa. Kata entah baguslah, mau tak bagus, hang keturunan pun bagus-bagus, hampa mak hang pun bagus, bapa hang pun bagus, patut mai kat hang pun bagus. Ucaplah benda yang menjadi biasa, perkataan biasa yang tidak ada double meaning. Biasa kita puji orang tu benda biasa. Maka kalau nak puji aku pun Nabi kata puji secara biasa. Jangan lebih-lebih. Jangan padukan sifat kerasulan aku tu yang hampa rasa ada super power istimewa tu. Hampa padu dua benda tu, ada benda lain dalam hati hampa ketika hampa puji aku. Jangan, Nabi kata. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Tengok ikhwan, dalam puji Nabi, Nabi sebut setan boleh masuk. Setan boleh masuk. Aku tidak lebih adalah Muhammad. Aku tidak lebih, aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulullah. Aku tidak suka kalian mengangkat, menyanjungku di atas melebihi kedudukan yang telah Allah berikan pada aku. Kalau dengan dua kedudukan ini, huwa abdullah, huwa Rasulullah, sudah cukup untuk kita ikut dia dan kita jadikan dia uswatun hasanah. Cukup dah. Cukup dah untuk buat hati kita tu jadi kecut kalau nak berkhilaf, berselisih dengan dia. Sudah cukup. Tapi kalau kita letak dia lebih, Nabi sebut tadi, syaitan akan bawa kita ke satu jalan yang lain. Beliau membenci jika orang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah segala-galanya untuk aku. Sayyid bermakna kalau tak ada engkau, habislah kami. Tidak boleh. Lepas itu Abu Bakar berani menyatakan siapa yang sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sangat bersih ucapan dia, sangat memahami makna Rasulullah. Engkau adalah orang terbaik di antara kami, engkau adalah orang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sesungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama, paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau. Juga untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya,
beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka agar menyifati beliau dengan dua sifat yang merupakan kedudukan yang paling tinggi bagi hamba yang di dalamnya tidak ada ghulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasulullah. Nabi adalah Abdullah dan Rasulullah. Cukuplah dua sifat ni untuk kita menolak orang lain dan hanya menjadikan dia uswatun hasanah. Cukup dah. Dia hamba Allah dan kita pun nak jadi hamba Allah. Allah bagi gelaran tu kat dia. Tapi ke mana kita nak pergi? Dia Rasulullah. Macam mana? Dia Rasulullah, utusan Allah. Habis kita nak dengar benda-benda daripada orang lain macam mana, sedangkan dia utusan Allah. Kita nak tiru orang lain macam mana, dia Abdullah, dia hamba Allah. Dua sifat yang Tuhan nak kita jadi, Tuhan dah hiasi diri dia. Cukup. Nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi? Kalau orang boleh kata sampai apa dia nak kata, kan, kaulah penyembuh aku. Tak, kita kata huwa Abdullah wa Rasulullah. Dan kita juga boleh berselawat, Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Ya Allah, berselawatlah ya Allah kepada hambamu, rasulmu, nabi kami, Nabi Muhammad. Beliau tidak suka disanjung melebihi dari apa yang Allah berikan dan Allah redai. Tapi banyak manusia melanggar larangan Nabi tersebut hingga mereka berdoa padanya, meminta pertolongan padanya, bersumpah dengan namanya serta meminta padanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali pada Allah. Hal itu sebagaimana beliau lakukan ketika mereka lakukan ketika peringatan Maulud Nabi. Oh, dia sebut kita dalam qasidah ataupun an-nasyid, di mana mereka tidak membezakan hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Hari ini ikhwan, hari ini kalau kita kata sambutan perarakan Maulud Nabi itu tidak berasal daripada Nabi dan para sahabat, ada orang boleh kena sawan. Ya, ada orang marah. Kita kalau katalah kita kata saya tidak menafikan awak nak buat perarakan Maulud, awak buatlah. Cuma saya menyatakan dia tidak berasal daripada Nabi, daripada para sahabat, hatta berasal daripada imam mazhab pun tidak. Dia hanya satu rekaan dalam kerajaan Fatimiyah, dan kerajaan itu kerajaan Syiah. Ya, di Mesir. Dan kesemua itu, bacalah buku sejarah manapun, semua mengungkap benda yang sama. Dan alhamdulillah, dan orang akan kata betul lah apa yang awak kata tu, mana Nabi ada buat, mana sahabat buat. Betul lah, tapi apa salahnya? Birthday cake sekarang ni Ustaz. Birthday cake. Saya birthday cake tengok di Baghdad. Di Baghdad dia potong kek milad Rasulillah, milad Rasulillah. Dia pegang kek tu, dia pusing lah, candy kan, apa, candle, apa, lilin. Dia pusing lah. Lepas tu dia potong lah, ambil berkat kan. Lepas tu bila saya balik ke Malaysia, saya ada tengok satu tempat buat, dia buat lagu tu. Lepas tu di belah Pakistan, belah India memang banyak. Kemudian hari ni insya-Allah lah akan sampailah tempat kita. Kerana benda ni benda baik, bukan sebarang maulud, bukan sebarang birthday Nabi kan, mesti ada berkat. Jadi kek itu dimakanlah seorang sikit, dapat berkat. Kita kata tak menasabah. Benda ni ada zaman Nabi, ada zaman Abu Bakar, ada zaman para salafus salih, ada zaman para imam mazhab, tak menasabah. Dan benda ni selepas 200 tahun baginda wafat, baru muncul kerajaan Fatimiyah. Berdusta, awak boleh semak sejarah. Semaklah. Ni kita ada buku Bidayah wan Nihayah. Semaklah Bidayah wan Nihayah. Bagaimana Al-Hafiz Ibn Katsir cerita panjang lebar. Ini semua bukan buku-buku yang kita tulis kemarin, kita cetak kemarin dulu. Tidak. Buku ni saja sudah berusia hampir nak masuk 1000 tahun. 100 tahun dah umur buku ni, setengah abad dah. Awak boleh baca. Tapi dia orang kata tak apalah, apa masalah dia? Masalah dia hari ni awak berperang dengan Syiah. Awak kata Syiah sesat. Kenapa budaya dah awak ambil? Awak kata Syiah sesat. Awak kata Syiah tak boleh pakai.
Awak berperang dengan Syiah, awak sedih Syiah membunuh saudara awak di Syria. Tapi bila kita baca sejarah, yang mula-mula dok pergi buat benda-benda ni semua adalah kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah di Mesir. Awak boleh terima pula. Dan pada awak, kalau itu tidak dibuat, macam awak dah tak ada jalan dah nak tunjuk sayang pada Nabi. Takkanlah sebegitu banyak jalan punya ada, semuanya no road no jalan. Semua dah telah tertutup. Tidak begitu ya kawan. Pasal itu kena ditukar perarakan, kena ditukar pada sambutan. Sambutan lebih baik. Sirah Nabi dibentangkan dalam bulan Rabiul Awal, dibentangkan sirah. Bukannya kita berarak tengah jalan, tapi sambutan seperti yang dibuat oleh negara-negara luar. Dia berbuat, ada negara Arab buat pada hari Maulud Nabi, dia pilih satu tarikh tu, satu hari suntuk, hiburan tak boleh ada, tutup semua kelab-kelab malam, televisyen tidak boleh ada selain daripada selawat, selain daripada baca Quran, satu hari suntuk. It's much better. Mereka tak keluar atas jalan lah, bawa spanduk dengan kreativiti macam-macam, beca lah, gajah lah, apalah. Tapi itu lebih menyengat perasaan. Tapi kita kalau tak ada benda ni, macam Allah apa nak jadi ya, macam seram sejuk jadi kan. Ini masalah kita. Ini masalah kita. Tengok Imam Ibn Qayyim kata apa? Dia kata lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyiz wala furqan. Ibn Qayyim kata Allah memiliki hak, Allah memiliki hak yang tidak dimiliki oleh selainnya. Lillahi haqqun, bagi Allah Ta'ala itu satu hak, satu-satu hak, la yakunu li ghairihi, yang hak Tuhan tak akan dimiliki oleh siapa-siapa. Wali abdihi, dan bagi hamba Allah Ta'ala itu haqqun, ada satu hak, huma haqqani, kedua-dua ini hak yang berbeza. Huma haqqani, bagi Allah ada hak, bagi hamba Allah ada hak, tetapi dua-dua ni hak yang sangat berbeza. La taj'alul haqqaini haqqan wahid, jangan sekali-kali kamu jadikan dua hak ini hak yang satu, hak yang berbeza. Min ghairi tamyiz wala furqan, min ghairi tamyiz wala furqan, tanpa kamu memisahkan dan membezakannya. Mesti bagi pemisah beza. Hak Allah dia hak hakul ma'bud, hak Nabi Muhammad, hak Rasulullah, mana boleh sama. Maka jangan kita cantumkan bagi satu, jangan kita samakan hak Tuhan dengan hak Nabi. Tidak. Muhammad walaupun naik sampai ke langit, dia adalah hamba Allah, dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan mempunyai hak yang lain. Ini peringatan daripada Imam Ibn Qayyim. Lagi satu, ikhwatul iman, kita belajar tentang hak Nabi ni supaya kita boleh beza kemuliaan. Kita belajar hak Nabi ni, kita tahu dia ada hak yang mulia, supaya jangan nampak macam tak mulia, Antum pakcik, sejarah kita duk baca pasal kelahiran Nabi Muhammad ni kan, pakcik pernah dengar tak sejarah yang menceritakan pada kita pada hari Nabi kita dilahirkan, Abu Lahab ni punya gembira, dia punya seronok sampai dia memerdekakan seorang hamba yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Dia merdekakan hamba dia. Pasal apa? Pasal hamba ni datang pada dia bagi khabar gembira, kata dia dapat anak menakan. Anak menakan tu laki-laki nama Muhammad. Dia punya seronok, yang kata Abu Lahab ni punya seronok, tanda kata dia seronok, dia kata pada Suwaibah, aku merdekakan kau. Lepas tu datang beberapa riwayat yang menyatakan pada setiap hari Isnin Allah Ta'ala ringankan azab dia. Sahabat pernah dengar ada cerita macam ni? Ada banyak. Baik, it's okay lah cerita macam ni, it's okay. Baik, Abu Lahab
gembira pada hari Nabi lahir sampai dia memerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah. Okey? Okey. Soalan kita tanya, adakah pada hari itu Abu Lahab saja yang seronok? Orang lain tak seronok? Tok Nabi tak seronok? Abu Talib tak seronok? Hamzah tak seronok? Al-Abbas tak seronok? Safiyah tak seronok? Ini semua nama mak menakan Nabi. Kenapa hanya kisah Abu Lahab seronok tu saja diangkat? Tok Nabi yang bela Nabi kan, lepas pak Nabi mati, dia tak seronok ke? Apa dia buat hari tu? Kenapa tak ada cerita? Yang ada cerita Abu Lahab. Sampai orang kata lah, tengok macam mana dia punya seronok kelahiran kekasih Allah Ta'ala, sampai Allah ringankan azab dia. Abu Talib tak dapat ringan azab. Hamzah, Al-Abbas, Safiyah, Tok Nabi Abdul Muttalib, dia lebih dahsyat daripada Abu Lahab. Mana riwayat yang menyatakan diringankan azab Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, bahkan Nabi menangis tersesak dalam surah Al-Qasas, wa innaka la tahdi man ahbabta. Dan dalam hadis Muslim menyebut kan, Nabi talkinkan kepada Abu Talib. Sedih Nabi, tapi tidak ada riwayat yang menyatakan Abu Talib ini mereka dia kena azab. Kenapa? Kerana tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi kisah-kisah macam tu datang kepada kita, itu kata nama dia sirah. Sirah ni dia mesti datang memuliakan Nabi. Cerita sirah ni dia tak boleh datang kepada kita memberi kemuliaan pada pihak musuh Nabi. Apa hal dengan Abu Lahab ni? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Takkan inikah pengakhiran cerita orang yang sayang Nabi? Dia sayang Nabi. Dan pada hari Nabi lahir yang dia seronok sangat tu, dia tahukah tu Nabi? Dia pun tak tahu. Artinya dia sayang tu bukan seorang Nabi, belum jadi Nabi lagi. Ini kesayangan yang biasa. Macam kita pakcik kan, anak kak kita bersalin, kita pun seronok juga. Kita pun kadang-kadang tanya, kita nak buat kekah boleh tak? Kita duduk berkelahi dengan kak kita pula. Kak kita kata cucu aku, kita kata cucu hang pun cucu menakan aku juga. Kita kongsilah buat kekah. Seronok. Biasa, seronok yang biasa. Bahkan saya nak kata, kita nak cari satu sirah yang bersih, yang sahih, menyatakan Abu Lahab seronok pada hari lahir Nabi, sampailah tak jumpa. Tak berjumpa kita. Kalau keseronokan di atas sifat dapat anak menakan, tak payah sebut Abu Lahab. Semua keluarga Arab macam tu perangai dia. Dan itu bukan satu hujah. Kalau macam tu, Abu Jahal pun seronok juga. Dan yang kedua, ikhwan, kita nak cari hujah dia merdekakan Suwaibah Al-Aslami pada hari itu, lagi tak ada. Sebab kalau berdasarkan kisah ini, dia merdekakan Suwaibah Al-Aslami pada hari Nabi lahir, dia bertentangan dengan riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Ibnu Sa'ad menyebut Khadijah binti Khuwailid pernah nak membeli Suwaibah Al-Aslami daripada Abu Lahab, nak memerdekakan dia, tapi Abu Lahab tak mau jual. Dan Nabi akan kata pada Khadijah, bagilah sesuatu pada Suwaibah, dia perempuan yang bagus, dia orang yang bagus, bagilah pada dia sesuatu, dia orang yang bagus. Jadi ucapan Nabi beri sesuatu kepada Suwaibah Al-Aslamiyah ni, beri sesuatu pada dia, dia perempuan yang bagus, dan Khadijah kata kepada Nabi, kita beli dia dan kita merdekakan dia. Tidakkah perkataan ini bercanggah dengan dimerdekakan dia pada hari Nabi lahir?
Kalau dia dah merdeka pada hari Nabi lahir, buat apa Khadijah kata kat Nabi, kita beli dia, kita merdekakan dia? Bermakna dia tak dimerdekakan lagi. Dan sampailah Nabi hijrah ke Madinah. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebut, bila Nabi hijrah sampai ke Madinah pada tahun ke-7 hijrah, masa berlaku peperangan Khaybar, tahun tu dia mati. Barulah sampai dekat Nabi cerita kata dia dimerdekakan dan dia wafat. Jadi ikhwan, macam mana satu peribadi manusia yang Quran melaknat dia tiba-tiba dijadikan contoh pada hari kelahiran Nabi? Macam mana jadi lagu tu? Tak mana yang tak kena ni? Satu kepribadian yang Quran kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sela naran zata lahab. Saya sela, pasti kata Allah, dia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Tiba-tiba kepribadian ini diangkat pada kisah kelahiran Nabi. Kononnya tak ada orang lebih gembira daripada dia. Apa ini? Mak Nabi, Aminah, Tok Nabi. Dan bila kita pergi lihat kepada Fathul Bari, bukan kata kitab, kita ada Fathul Bari, kita ada dengan Fathul Bari. Kalau Fathul Bari itu, Imam Ibn Hajar sendiri komen, dia kata riwayat Abu Lahab memerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah adalah riwayat yang tidak benar dan riwayat yang tidak masuk dengan sirah Nabawiyah. Tapi orang ambil kisah ni, nak habaq kata, sampai kata dia sembelih beratus-ratus unta, punya sayang kat Nabi. Allahu Akbar. Akhirnya orang sayang kat Nabi ni dilaknat oleh Tuhan. Mana mungkin ini terjadi? Mana mungkin? Supaya kita tahu benda sirah kita belajar ni untuk memuliakan Nabi. Dan orang-orang yang mengasihi Nabi ni adalah orang-orang pilihan Tuhan. Pasal tu kena dibezakan. Kasih secara tabiat orang Arab ni dengan kasih kerana keimanan ini berbeza. Kita boleh kata Abu Lahab seronok, ya kerana biasalah adik-beradik kan. Tetapi kenapa itu diangkat untuk menunjukkan sampai orang ni pun kasih kepada Nabi, mendapat kelebihan Tuhan, sampai ada hari Tuhan ringankan azab dia. Sedangkan Quran menyebut pada kita dalam surah Fatir, la yukhaffafu anhumul azab. Siapa yang masuk neraka tidak akan diringankan azab. Tidak akan diringankan azab. Orang ni yang kita duk baca, Ibn Abbas kata dia ambil batu, dia baling kat Nabi. Mungkinkah dia daripada awal berseronok? Maka tidak ada satu bukti sedemikian. Pasal itu ya ikhwan, kadang-kadang kita belajar sirah, yang mulia bukan sirah Nabi, yang mulia orang lain. Tapi kita tak sedar. Kita kata, tuan-tuan, tengoklah, kalau kita sambut maulud Nabi, macam mana Tuhan nak bagi pada kita? Pada Abu Lahab pun Tuhan bagi. Apa Tuhan bagi kat Abu Lahab? Nah, saya selana ranza talahab. Adakah itu kita nak jadikan contoh? Dan Abu Lahab ni tak masuk langsung contoh. Dia satu kafir. Dia satu ahli neraka. Allah yang confirm dia masuk neraka. Tiba-tiba perasaan dia kita ambil masukkan dalam peristiwa maulud Nabi. Allahu Akbar. Pasal itu ada suatu rancu dalam sirah ini sedang. Ada yang kita tidak tahu. Mesti kita belajar masa ke semasa. Pasal itu bila kita duk belajar benda ni, Allahu Akbar. Ini saya katakan tadi ghulu. Ima dalam kesayangan, ima kita ghulu dalam hal kita tak sedar. Kita tak sedar. Saya ingat daripada sayang Abu Lahab kat Nabi itu, lebih baiklah kita bercakap sayang Abu Bakar pada Nabi. Tentu dah jelas. Sayang yang memasukkan mereka ke dalam syurga. Tapi penyelewengan ini berlaku, ikhwan. Dan Allahu Akbar, penyelewengan itu tak dapat dikesan. Tak dapat dikesan. Sampai apa yang Quran sebut, dia ahli neraka. Bukan kata dia wamra'atuhu hammalatal hatab. Seketika kita terlupa ayat ni. Orang yang Tuhan laknat, kita pergi angkat.
orang yang Quran sebut dengan kemuliaan, kita terlupa. Abu Bakar, Umar, isteri Nabi, Allahu Akbar. Bukanlah sekadar, tapi saya katalah juga kan, orang bercerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, ada pencuri masuk rumah dia, dia tengah duduk semayang. Ini ceritalah, pencuri masuk rumah dia, dia terjaga, dia habis dah semayang, pencuri tu nak lari, dia kata jangan lari, mai. Hang masuk ni hang nak cari apa? Dia kata aku nak cari tengok rumah apa, betul tak? Dia kata tak apa. Tak boleh, hang dah masuk rumah aku, hang tak boleh keluar kecuali hang dapat sesuatu. Rabi'ah kata, hang pergi kat situ. Pencuri tu pergi, ada buyung apa ke, ada air. Rabi'ah kata ambil air semayang. Pencuri ni ambil air semayang. Pencuri dengar cakap tu rumah. Bukan senang nak cari pencuri macam ni. Ini pencuri yang memelihara kesopanan dan kesusilaan. Dia ambil air semayang, dia semayang. Dan Rabi'ah berdoa, ya Allah, dia datang rumah aku mengharapkan sesuatu, janganlah kau bagi dia keluar melainkan dia dapat sesuatu. Maka kita pun bila dengar kisah ini, kita kata ya Allah, dahsyatnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dahsyatnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya katakan Az-Zahabi memuji Rabi'ah, dan dia kata Rabi'ah binti Ismail adalah wanita yang salihah. Tetapi dengan kita ambil cerita Rabi'ah, kita lupa satu kisah lain yang surah Al-Ahzab menceritakan Allah redha dan Allah menyucikan mereka, iaitu kisah apa? Kisah para isteri Nabi. Maimunah binti Al-Haris, yang kita jadikan nama kelas kita kat budak-budak ni. Saudah binti Zam'ah, Khadijah binti Khuwailid. Nama-nama yang hebat ni adalah nama-nama yang Quran turun memuliakan mereka. Berbeza dengan orang-orang yang kita sebut nama mereka hebat, mereka di lisan kita, mulut ke mulut. Tetapi nama-nama ini, Maimunah ada ayat Quran berkenaan dengan dia. Saudah binti Zam'ah ada hadis berkenaan dengan dia. Khadijah ada hadis berkenaan dengan dia. Sampai Nabi sebut tentang Maimunah, Nabi kata wanita yang disaksikan keimanan dia. Yang disaksikan keimanan dia. Nabi kata Maimunah binti Al-Haris kahwin dengan Nabi. Allahu Akbar. Dahsyat. Ini orang dahsyat. Kisah dia kahwin dengan Nabi itu dahsyat. Sangat dahsyat. Saudah, bila Aisyah mati, ulama khilaf kan, diakah isteri kedua, Aisyah kah isteri kedua? Lepas Khadijah mati kan, diakah isteri kedua, Aisyah kah isteri kedua? Khawlah Al-Hakim, Khawlah binti Hakim dengan Osman bin Maz'un, bila tengok Nabi hidup lepas Khadijah tak ada ni, macam kan, makan tak terjaga, minum tak terjaga, depa terumbang-ambing. Di antara orang yang pening ni Pak Mi adalah Khawlah binti Al-Hakim dan Osman bin Maz'un. Depa datang pada Nabi, depa kata ya Rasulullah, adalah satu perempuan nama Saudah binti Zam'ah. Nak kata rupa paras tu elok sangat, taklah. Tetapi untuk jaga hang ya Rasulullah, kami rasa tak ada orang boleh jaga dia macam orang lain. Lepas tu dalam masa yang sama dia perperek Aisyah, tapi Aisyah kecil lagi. Maka agak sirah yang kuat menyatakan wanita kedua Nabi kahwin adalah Saudah binti Zam'ah. Nabi kahwin dengan dia, dia jaga Nabi. Dia jaga. Allahu Akbar. Dia jaga sampai satu masa dia dengan Aisyah muda lah. Dia takut kemudaan Aisyah itu menjadi sebab Nabi tinggal dia, dia berumur sikit. Sampai dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, ambillah giliran aku bagi pada Aisyah. Mana ada wanita bermadu semulia ini? Mereka bukan Rasul, mereka manusia biasa. Yang Quran turun, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Allah nak bersihkan keluarga ahlul bait.
Dah Allah bagi pilihan pada mereka. Mereka nak kekayaan dunia ataupun redha Allah di hari akhirat. Dan isteri Nabi seluruhnya, Quran menyatakan mereka memilih redha Tuhan. Kenapa orang ini kita tak angkat? Tak angkat. Bukan kita tak boleh angkat cerita lain, tapi kenapa cerita yang lebih penting, lebih wajar? Kita bila sebut Maimunah binti Al-Haris, oh taklah Maimunah. Maimunah siapa dia? Bini Nabi. Oh, okey. Tapi kalau kita sebut Rabi'ah Al-Adawiyah, oh jangan main-main. Dia boleh. Dia boleh sambung. Kayak itu kan? Dia boleh sambung. Dia jangan main-main. Oh dia dahsyat, pencuri masuk rumah dia. Oh dia jangan main-main. Dia jangan main-main. Pernah satu hari Hasan Basri tengok mata dia. Hasan Basri kata cantik, dia robek mata dia bagi kat Hasan Basri. Dia robek mata bagi. Jadi lagu tu dia buta lah. Tak buta. Lepas tu macam mana buah balik? Masa duk cerita tu doktor mata dengar golek kepala. Doktor mata golek kepala. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ini nama dia ghulu. Kisah-kisah yang Quran sebut benar mereka ini. Salihah mereka ini. Salih mereka ini. Maka insya-Allah ikhwan. Baik, itu selesailah kita bab itu. Maka masuklah kita bab yang baru, iaitu bab ke-25, iaitu bab tuan kitab kita nak menyebut secara secara dasarnya, iaitu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, dia hanya membawa satu riwayat. Ibnu Katsir dalam tafsir dia membawa banyak riwayat tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj ni benda ni sabit, benda ni ada. Dia akan sebut sedikit. Jadi kita tengok minggu depan cerita Isra' dan Mi'raj. Lepas tu baru kita masuk tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Lepas tu baru munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ini semua yang ada dalam buku kita ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah sahabat-sahabat di Melbourne, kita berjumpa pada minggu depan. Terima kasih kepada sahabat di Melbourne kerana layan Tuan Mudir kami, sambut Tuan Mudir kami sekeluarga. Semoga jasa itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك